السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam majlis yang ketujuh pada membincangkan kitab Maulid Imam Said Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atih. Jadi sampai kepada perenggan yang ke-17, Imam Barzanji berkata, "Thumma 'arada nafsahu 'ala al-qabail." Bermakna thumma, kemudian, arada, menzahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsahu, dirinya. Jadi diriwayatkan daripada alal qabail, ke atas kabilah-kabilah. Jadi diriwayatkan daripada Abi Tariq radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suq Zil Majaz, ya'ridu nafsahu. Maksudnya Nabi menzahirkan dirinya ala qabail Arab, atas kabilah-kabilah Arab. Yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Dan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kabilah-kabilah tersebut dan mengajak mereka kepada agama Islam, wa khalfahu, dan di belakang baginda ada seorang lelaki yang berdiri mengikori baginda SAW, dan dia mempunyai rambut panjang, mempunyai dua tocang yang membaling kepada Nabi SAW dengan batu, sehingga berdarah kaki baginda. Dan orang tersebut berkata, wahai manusia, jangan kamu mendengar percakapan orang ini, sesungguhnya dia ialah orang yang berdusta. Maka aku bertanya, siapakah orang yang di belakang yang sentiasa mengikori dan membaling batu dan mendustakan? Maka dia berkata, orang tersebut ialah pakciknya, iaitu Abdul Uzza, iaitu Abu Lahab. Jadi Nabi SAW mengajak kabilah-kabilah yang datang menunaikan pada ketika zaman tersebut, kan, ke musim haji, kan, pada ketika dibuka pasar-pasar pada ketika itu. Dan Nabi SAW mengatakan bi'annahu, maksud kita sambung perkataan Imam Barzanji, bi'annahu Rasulullah, bahawa sungguh Nabi tadi memberitahu aku ialah utusan daripada Allah. Dan Nabi mengarahkan kepada mereka untuk beriman dengannya. Dan Nabi mengajak mereka untuk mempertahankannya, membantunya untuk menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Barzanji berkata, fil ayyamil mausimiyah, pada hari-hari mausim. Mausim ni maksudnya musim haji. Fa'amana, dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 daripada kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengan baginda, sittatun, 6 orang, minal ansari, dari kalangan orang Ansar, iaitu As'ad ibn Zurarah, Auf ibn Harith, Rafi' ibn Malik, Qutwah ibn Amir, Uqbah ibn Amir, dan Jabir ibn Abdullah. Imam Barzanji kata 6 orang tersebut ikhtassahumullahu biridahu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan kepada mereka, biridahu, dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi riwayatkan Nabi SAW bertemu dengan mereka, kemudian Nabi berkata, siapakah kamu? Maka mereka berkata, kami ialah satu kumpulan daripada Khazraj. Jadi Nabi berkata, adakah kamu orang yang tinggal berdekatan dengan Yahudi di Madinah tadi? Mereka berkata, ya. Maka Nabi bertanya, bolehkah aku duduk untuk bercakap kepada kamu? Mereka berkata, silakan. Kemudian Nabi duduk dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan tentang agama Islam, dan Nabi membacakan kepada mereka ayat Quran. Kemudian kaum Khazraj tadi berkata sesama mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah mengetahui, sesungguhnya dia ialah seorang Nabi
yang telah Yahudi perkhabarkan kepada kamu. Maka jangan sekali-kali ada manusia lain yang mendahului kamu menolong orang ini. Maka orang yang 6 orang tadi memeluk agama Islam. Kemudian mereka kembali semula ke Madinah. Apabila mereka sampai saja ke Madinah, mereka menceritakan kepada ahli Madinah tentang perkhabaran Nabi Muhammad SAW dan mereka menyeru mereka memeluk agama Islam. Sehingga tersebar cerita tentang Nabi Muhammad SAW, maka tiada satu rumah pun daripada rumah-rumah golongan Ansar melainkan disebut tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Al-Barzanji berkata, wa hajja minhum fil qabil. Kemudian datang menunaikan haji minhum dari kalangan mereka, maksudnya ahli Madinah, fil qabil pada tahun yang hadapan. Maksudnya pada tahun 12 daripada kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya penulis sedang menceritakan tentang Bai'ah Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama. Datang 12 rajulan, 12 orang, wa baya'uh, dan mereka berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW, bai'atan haqqiyah, baiat yang hak, yang benar. Maksudnya dalam riwayat dinyatakan bahawa mereka berkata, kami berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW pada malam Aqabah agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apa pun, dan tidaklah kami mencuri, tidaklah kami berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak kami membawa perkara-perkara yang palsu, dan kami tidak menderhakai Nabi Muhammad SAW. Kemudian baiat tersebut, sekiranya kamu menyempurnakannya, nescaya kamu akan mendapat syurga. Dan sekiranya kamu tadi melakukan perkara-perkara yang dilarang, sekiranya kamu tadi dihukum dengan hukum hudud, maka perkara tersebut ialah pengampunan kepada dosa kamu. Dan sekiranya kamu tadi disembunyikan dosa tersebut sehinggalah hari kiamat, maka perkara kamu tadi diserahkan kepada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala ingin dia mengazab dan sekiranya Allah Ta'ala ingin dia mengampunkan. Kemudian Imam Barzanji kata summan sarafu. Kemudian mereka tadi pergi. Jadi itu ialah baiat yang pertama yang disahkan sebagai baiatul Aqabah yang pertama. Ia merujuk kepada tuntutan fardu ain, individu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Summan sarafu, kemudian mereka pulang balik. Dan Nabi SAW mengutuskan bersama-sama mereka seorang sahabat, iaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab ibn Umair ini dia salah seorang sahabat yang apabila dia memeluk agama Islam, dia daripada keluarga yang kaya, ibunya terus menghalau dia daripada rumah dan tidak mengaku dia sebagai anak. Dan apabila Nabi menghantarnya ke Madinah, maka dia diistilahkan sebagai duta Islam yang pertama dihantar oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila dia sampai saja ke Madinah, maka dia tadi membaiatkan ahli Madinah untuk mentaati Rasulullah, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka Islam. Dan Mus'ab ibn Umair tadi dia menetap di rumah As'ad ibn Zurarah, mengajak manusia kepada agama Islam, semayang bersama-sama mereka dan memeluk agama Islam. Di atas tangan Mus'ab ibn Umair tadi, 2 orang pembesar ahli Madinah. Pertama ialah Sa'ad ibn Ubadah, ketua kepada kabilah Khazraj, dan kedua ialah Sa'ad ibn Mu'az, ketua kepada Aus. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa zaharal Islamu bil Madinah, maka terzahirlah agama Islam di Madinah. Fakanat, maka jadilah Madinah tersebut maqilahu, tempat pertahanan baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ma'wahu, tempat tinggal baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam syarah diriwayatkan sesungguhnya Quraisy mendengar satu suara daripada Jabal Abi Qubais. Suara tersebut berkata, fa in yuslimis sa'dani yusbih Muhammadun bi Makkah la yakhsha khilafal mukhalifi. Maksudnya suara tadi dengan kuat didengari oleh ahli Mekah, maksud mereka yang memusuhi Nabi Muhammad. Suara tersebut berkata, sekiranya 2 orang Sa'ad telah memeluk agama Islam, maka jadilah Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah tadi tidak akan takut kepada siapa saja yang menentangnya. Maka Abu Sufyan bertanya, siapakah 2 Sa'ad tersebut? Adakah Sa'ad Bakar ataupun Sa'ad daripada Tamim? Maka pada malam yang seterusnya mereka mendengar suara juga menyatakan bahawa Sa'ad tersebut pertama sekali ialah daripada, maksud ada syair lah yang dinyatakan. Syair tadi memberitahu bahawa Sa'ad tadi daripada Aus, dan Sa'ad yang kedua daripada Al-Khazraj. Maka pada ketika itu Abu Sufyan berkata, huwa wallahi, maka yang dimaksudkan dengan Sa'ad itu adalah Sa'ad ibn Mu'az dan Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian Imam Barzanji radhiyallahu anhu berkata, wa qadima alaihi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi thalithah,
pada pertemuan di Aqabah yang ketiga, maksudnya pada tahun ke-13 daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'una 70 orang, aw wa khamsatun ataupun 75 orang, aw wa salasatun ataupun 73, aw isnani ataupun 72 minal qabailil Ausiyah daripada qabilah Aus wal Khazrajiyah. Dalam satu riwayat Nabi SAW apabila dah bertemu dengan mereka, fatakallama, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacakan kepada mereka Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada agama Islam, dan Nabi kata, aku berbaiat kepada kamu untuk kamu tadi mempertahankan daku sebagaimana kamu mempertahankan isteri dan anak-anak kamu. Maka ahli Madinah tadi berkata, sesungguhnya kami ialah orang ahli perang dan ahli senjata. Sesungguhnya kami mewarisi kemahiran tersebut daripada keturunan kami. Jadi baiat yang berlaku sekarang ni ialah tuntutan fardu kifayah. Maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabaya'uhu, maka Imam Barzanji berkata, fabaya'uhu, maka mereka berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan sebelum mereka tadi berbaiat, salah seorang daripada golongan Ansar tadi yang bernama As'ad ibn Surarah, dia berkata, maksudnya dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, jangan tergesa-gesa wahai ahli Yathrib, sesungguhnya kita tidak datang daripada Madinah dan dengan perjalanan yang jauh ni, melainkan kita telah meyakini bahawa orang ini ialah Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya apabila kita berbaiat untuk menerima dia keluar daripada Mekah dan kita melindungi, maka sesungguhnya baiat tersebut ialah kita akan berperang dengan semua masyarakat Arab, dan kita akan berperang dengan manusia-manusia yang mulia dari kalangan kamu. Dan dia berkata, sekiranya kamu tadi sabar untuk mempertahankan dia, dan sekiranya kamu tadi sabar untuk kamu tadi diperangi oleh seluruh masyarakat Arab, maka sesungguhnya pahala kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya kamu takut ke atas diri kamu, maka kamu tinggalkan, maka sesungguhnya keuzuran kamu tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat As'ad yang lain tadi mereka berkata, jauhkan tangan kamu, maka sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan baiat ini, dan kami tidak akan menarik balik daripada mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian ahli Madinah berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang akan diberikan kepada kami sekiranya kami menunaikan janji tersebut? Maka Nabi SAW berkata, ridwanullahi wal jannah, kamu akan mendapat keridaan daripada Allah dan syurga daripada Allah. Maka ahli Yathrib tadi berkata, radina, kami rida. Maka mereka berkata, hulurkan tangan kamu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi menghulurkan tangannya dan mereka berbaiat. Maka sesungguhnya baiat inilah baiat untuk berperang ke atas al-aswad wal ahmar, ke atas bangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab. Kemudian salah seorang daripada mereka yang bernama Abu Haysam berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya antara kami dan di antara Yahudi ada perjanjian, dan sesungguhnya kami akan memutuskan perjanjian tersebut. Apakah yang akan berlaku sekiranya kami memutuskan perjanjian tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kamu? Adakah kamu akan kembali semula kepada kaum kamu? Maksudnya, adakah Nabi akan kembali semula ke Mekah wa tada'una, dan kamu akan meninggalkan kami? Dan apabila Abu Haysam bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya darah kamu ialah darahku juga. Sesungguhnya nyawa kamu ialah nyawaku. Sesungguhnya segala perjalanan kamu ialah perjalananku. Ana minkum wa antum minni, aku dari kalangan kamu dan kamu dari kalanganku. Aku akan berperang dengan siapa saja yang kamu berperang, dan aku akan berdamai dengan siapa saja yang kamu berdamai. Masa Nabi memberitahu bahawa Nabi tidak akan meninggalkan mereka. Jadi setelah berlaku perjanjian tersebut, Imam Barzanji berkata, wa ammara alaihim, maka Nabi SAW melantik ke atas mereka 12 orang, 12 naqiban, 12 orang ketua. Maksudnya yang memilih ketua tadi ialah Jibril alaihissalam. Imam Barzanji berkata, jihatan. Jihah ni maksudnya pemimpin-pemimpin, surat, maksudnya yang orang-orang yang mulia. Maksudnya Nabi berkata, sesungguhnya Nabi Musa
Maksud Nabi berkata kepada mereka, golongan Ansar tadi, sesungguhnya Musa telah melantik dari kalangan Bani Israel 12 orang ketua, naqib. Maka jangan sekali-kali salah seorang daripada kamu untuk tidak menerima ataupun menginginkan. Sesungguhnya yang memilih tadi ialah Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi diriwayatkan, Nabi menyebutlah, kemudian diriwayatkan nama 12 orang tersebut, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi berkata, antum, kamu wahai 12 orang, ialah orang-orang yang wakil daripadaku untuk menjaga kabilah-kabilah di kalangan kamu, dan kamu di sisiku seperti kedudukan Al-Hawariyin bagi Nabi Isa Ibn Maryam alaihissalam. Kemudian Imam Barzanji berkata, wahajara ilaihim min Makkah. Jadi setelah berlaku baiat yang kedua tadi, maka bermulalah ahli Mekah berhijrah ke Madinah. Jadi Imam Barzanji berkata, wahajara ilaihim, maka bermulalah berhijrah ilaihim kepada ahli Madinah, golongan Ansar, min Makkah, daripada Mekah, zaul millati, orang-orang yang mempunyai agama al-Islamiyah, agama Islam, ini sahabat-sahabat baginda, wa faraqu, lalu mereka meninggalkan al-awtan, negara asal mereka, tempat bermastautin mereka, raghbatan, kerana inginkan, fima, pada ganjaran u'idda yang disediakan, liman, kepada mereka, hajara, yang meninggalkan al-kufra, kekufuran, wa nawahu, dan memusuhi kekufuran tersebut. Maksudnya nak memberitahu bahawa mereka berhijrah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diriwayatkan, apabila datang sahabat-sahabat baginda dan berkumpulan-kumpulan setelah bai'ah Aqabah yang kedua tadi, maka mereka pun datang dan disambut oleh orang-orang Ansar, dan orang Ansar tadi meletakkan sahabat-sahabat Muhajirin tadi di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Mereka membantu dan memudahkan segala urusan mereka. Dalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Muhajirin berhijrah melainkan bersembunyi-sembunyi kecuali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar apabila jadi ingin berhijrah, maka dia memakai pedangnya, kan, dia mengambil busur panahnya, kemudian dia keluar pergi ke Kaabah, lalu dia tawaf sebanyak 7 kali, kemudian dia datang kepada maqam Ibrahim sembahyang sebanyak 2 rakaat, kemudian dia berdiri di hadapan orang-orang pembesar Quraisy, maka dia kata, celakalah muka-muka tersebut, celakalah hidung-hidung yang sombong tadi. Kemudian dia berkata, siapa yang ingin ibunya kematian anak, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, siapa yang ingin isterinya kematian suami, maka datanglah bertemu denganku. Maka Sayyidina Ali berkata, tak ada seorang pun berani datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar pun keluar berhijrah. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa khafat, jadi setelah ramai sahabat-sahabat baginda berhijrah, wa khafat, maka takutlah Quraisy ayyal haqa, berhimpun ataupun mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, dengan sahabat-sahabatnya, alal fawriyah, secara serta-merta. Maksudnya setelah sahabat-sahabat berhijrah, maka kafir Quraisy takut Nabi juga berhijrah bersama-sama mereka. Fa'tamaru, maka mereka tadi bermesyuarat pada hari Sabtu. Maksudnya mereka tadi pembesar-pembesar Quraisy seramai 100 orang bermesyuarat pada Darun Nadwah, dan pada hari Sabtu, maka setelah hari Sabtu dipanggil sebagai hari rancangan jahat dan khianat. Mereka mereka tadi berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi idea untuk membunuh Nabi Muhammad ni ialah idea yang terakhir. Kan, sebelum tu mereka kata kita tangkap dia, kita penjarakan dia. Setengah pendapat kata kita usir dia daripada Mekah. Tapi pendapat yang terakhir sekali daripada Abu Jahal ialah agar membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Barzanji berkata, fahafizahullah, maka Allah Ta'ala memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi nak keluar daripada rumahnya, maka Nabi SAW membaca surah Yasin, daripada awal surah Yasin sehingga kepada ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Min kaidihim, kan Imam Barzanji berkata, min kaidihim, Allah memelihara daripada rancangan jahat mereka, wa najahu, dan Allah menyelamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Barzanji, itu kisah bagaimana Nabi keluar berhijrah tadi, itu kita dah maklum lah. Kemudian Imam Barzanji berkata, attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Imam Barzanji memulakan kisah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uzina, dan diizinkan lahu kepada Nabi fil hijrati, untuk berhijrah. Faraqabahu, maka memerhatikan
al-musyrikuna, orang-orang musyrik, liyuriduhu, untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hiyadal maniyah, kepada perigi kematian baginda sendiri, bizamihim, dengan sangkaan mereka. Maksud mereka tadi menyangka bahawa mereka tadi boleh meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat kematian. Fakharja, maka Nabi keluar, alaihim, ke atas mereka, wa nasara, dan Nabi mencampakkan, ala ru'usihim, ke atas kepala-kepala mereka, at-turab, tanah, wa hasahu, dan Nabi mencampak sedikit demi sedikit. Maksud ini merujuk kepada kisah bagaimana mereka tadi menghantar. Maksudnya Abu Jahal tadi mencadangkan supaya 100 orang daripada setiap kabilah, kan, pemuda-pemuda yang amat kuat datang berkumpul di rumah Nabi dan membunuh Nabi Muhammad SAW serentak. Supaya apabila darah Nabi tadi terbabit dengan semua kabilah-kabilah, maka kabilah Abdul Manaf ataupun Abu Talib tadi tak boleh untuk menuntut dan membalas dendam. Jadi apabila 100 orang tadi itu dinyatakan, apabila Nabi keluar, kan, 100 orang tadi diletakkan, maksudnya Nabi mencampakkan tanah tadi berada atas semua kepala-kepala mereka, tanda kepada penghinaan. Wa amma, dan Nabi keluar menuju Ghar Sur, kepada gua Thawr. Jadi Thawr dia merujuk kepada nama seorang manusia, iaitu Thawr ibn Abd Manaf. Yang setengah riwayat mengatakan dia dilahirkan di gua tersebut, maka dinamakan gua tadi Gua Thawr, dan setengah riwayat mengatakan dia tadi tinggal di situ. Jaraknya dengan Kaabah tadi lebih kurang 4 kilometer. Jadi diriwayatkan apabila Nabi SAW ingin keluar daripada Mekah, maka Nabi berkata kepada Mekah tadi, alangkah baiknya kamu, wahai bumi Mekah, dan amat aku cintai kamu, wahai bumi Mekah. Nabi berkata, sekiranya kaumku tidak mengeluarkan daku, nescaya aku tidak akan tinggal melainkan di sisimu, wahai Mekah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi tadi menghadap berhijrah ke Madinah, maka Nabi berhenti. Kemudian Nabi memandang kepada kota Mekah sambil Nabi tadi menangis. Kemudian Allah SWT menurunkan beberapa ayat. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa fazas siddiqu bil ma'iyyah, maka berjayalah mendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bil ma'iyyah, untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi dalam syarah dinyatakan apabila diizinkan kepada sahabat-sahabat baginda SAW untuk berhijrah dan mereka berhijrah, maka kekal setelah sahabat-sahabat berhijrah menunggu untuk diberikan keizinan. Maksud Nabi tadi tunggu agar diberikan keizinan untuk berhijrah, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak tinggal bersama-sama dengan Nabi melainkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Abu Bakar, dan begitu juga salah seorang sahabat bernama Suhaib. Dan orang-orang yang sama ada ditawan ataupun sakit ataupun tidak mampu untuk keluar berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar selalu memohon agar meminta daripada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Kemudian Nabi Muhammad berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, jangan tergesa-gesa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu sahabatku. Maka ingin Abu Bakar agar dia tadi dikurniakan bersahabat bersama-sama dengan Nabi SAW. Satu riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar bersedia untuk berhijrah, dan Nabi berkata, jangan tergesa-gesa. Sesungguhnya aku berharap agar Allah Ta'ala mengizinkan kepadaku untuk berhijrah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, adakah kamu berharap perkara tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, ya, aku amat berharap. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menahan dirinya, maksud tak pergi berhijrah, tunggu bersama-sama dengan Rasulullah agar bersahabat dengan Nabi SAW. Maka tak kala dikatakan, maksudnya kisah apabila ingin Nabi dan keluar berhijrah, maksudnya Sayyidina Abu Bakar menunggu Nabi datang untuk mendapat berita keizinan tadi. Maka satu hari Nabi Muhammad SAW datang dalam keadaan menutup muka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Rasulullah, tidaklah kamu datang pada waktu ini melainkan kerana satu perkara yang amat penting. Jadi Rasulullah pun masuk ke dalam rumah Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun mendudukkan Nabi SAW di atas katilnya. Kemudian Nabi berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, keluarkan siapa-siapa yang ada dalam rumah ni lah, sebab Nabi nak cakap tentang perkara yang amat penting. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, di dalam rumah ni tak ada siapa melainkan ahli kamu, wahai Rasulullah SAW, ahli keluarga kamu, wahai Rasulullah. Kemudian apabila Nabi dah berasa selamat, Nabi berkata, sesungguhnya telah diizinkan kepadaku untuk keluar berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, as-suhbata ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku memohon agar dapat bersahabat denganmu, wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata,
Ya, maksudnya diizinkan. Maka pada ketika itu menangislah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerana amat gembira. Maka Sayyidina Aisyah berkata, aku melihat bapaku menangis dan aku tak pernah menyangka ada seseorang manusia yang akan menangis kerana kegembiraannya amat sangat sehingga aku melihat bapaku Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa aqama salasan. Jadi apabila Nabi dah keluar tadi berjalan, kan Nabi duduk di gusur tadi selama 3 hari. Dan diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar masa duduk dalam tunggu kan di dalam gua tadi selama 3 hari sehinggalah Quraisy tadi berhenti mencari. Jadi diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar semasa menunggu 3 hari dalam gua tadi dia berasa amat haus. Maka Nabi SAW berkata, pergilah ke tengah-tengah gua tersebut. Ada air di tengah-tengah sana, maka minumlah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi kan ke tengah-tengah gua tadi. Maka dia mendapati ada air yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu. Kan wangi, baunya lebih wangi daripada kasturi. Maka Sayyidina Abu Bakar minum air tersebut. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan malaikat yang menjaga sungai-sungai di syurga untuk mengeluarkan satu air daripada syurga Firdaus ke tengah-tengah gua ini untuk kamu minum, wahai Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah SAW, adakah aku ni ada kedudukan di sisi Allah sehingga Allah Ta'ala mengurniakan kepadaku minuman ini? Maka Nabi berkata, ya, bahkan lebih afdal. Sesungguhnya Nabi bersumpah, sesungguhnya Allah yang mengutuskan aku dengan kebenaran. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam syurga mana-mana manusia yang membenci kamu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Walaupun orang tadi beramal dengan amalan 70 Nabi sekalipun. Dan itulah pujian baginda kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Barzanji berkata, kan apabila Nabi dah masuk dalam gua tadi, tahmi, memelihara Nabi Muhammad SAW al-hamaim, burung-burung merpati, wal anakib, dan labah-labah himahu, tempat Nabi Muhammad SAW. Maksud itu riwayat yang kita dah maklumlah bagaimana kan burung datang, kan bagaimanakah binatang. Ada setengah riwayat kata pokok datang, kan duduk daripada setempat pokok tadi datang ke depan gua tadi untuk menghalang, menzahirkan bahawa sesungguhnya tiada orang masuk. Kemudian summa kharaja, kemudian keluar Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar minhu, daripada gua tersebut, lailatul itsnain, pada malam Isnin. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW ala khairi matiyah, di atas kenderaan yang paling baik. Maksudnya di atas tunggangan, ismuha Jada'a, nama tunggangan tersebut ialah Jada'a. Wa ta'arrada, jadi semasa perjalanan Nabi dah keluar daripada gua tadi, setengah riwayat mengatakan apabila Nabi dah berjalan hampir 100 km lebih, maka tiba-tiba berlakulah perkara yang dinyatakan oleh Imam Barzanji, wa ta'arrada, lalu mencari lahu Nabi Muhammad SAW Suraqah. Ini salah seorang daripada orang yang tinggal di kawasan berdekatan dengan Mekah tadi yang bernama Suraqah Ibn Malik. Jadi Suraqah tadi dia keluar. Dia ialah ketua kepada Bani Mudlish dan salah seorang daripada pembesar kabilah Kinanah. Dia ialah orang yang amat mahir untuk mengesan perjalanan manusia di atas padang pasir. Jadi sampai kepada ini kisah bahawa ahli Quraisy di Mekah, kafir Quraisy di Mekah, dia kata siapa yang dapat menangkap atau Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ataupun membunuh kedua-duanya, kalau dapat tangkap seorang akan diberikan 100 ekor unta, dan kalau tak kedua-duanya sekali akan diberikan 200 ekor unta. Jadi dia pun mengejar Nabi Muhammad SAW, dan apabila dia tadi sampai berdekatan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, fabtahala, maka Imam Barzanji berkata fabtahala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa fihi ilallahi, pada Suraqah dari ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'ahu, dan Nabi berdoa. Dan setengah riwayat mengatakan Nabi berkata, Allahumma kfina Suraqah, wahai Allah Subhanahu wa taala, selamatkanlah kami daripada Suraqah tersebut, bima syi'ta wa kaifa syi'ta, bagaimana yang kamu kendaki dan dengan cara apa yang kamu kendaki. Fasakhat, maka tenggelam, qawaimu, kaki-kaki, ya'bu bihi, kuda kepada Suraqah dari, fil ardi, pada tanah. Dan sekiranya tanah tadi memang tanah yang lembut ataupun tanah pasir, kita maklum. Tapi Imam Barzanji berkata tanah as-sulbiyah yang amat keras. Jadi diriwayatkan dalam kitab Sab'iyat bagi Hamdani, sesungguhnya Suraqah tadi apabila dia dah sampai mendekati Nabi Muhammad SAW, dia berkata, wahai Muhammad,
apakah yang akan menyelamatkan kamu daripadaku pada hari ini? Maka Rasulullah SAW berkata, akan menyelamatkan daku Al-Jabbarul Wahidul Qahar. Maka datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan tanah mentaati kamu. Maka kau perintahkanlah tanah tersebut dengan apa yang kamu kendaki. Maka pada ketika itu Nabi berkata, wahai tanah, ambillah orang tersebut. Maka tanah ketika itu menelan tapak kaki kuda yang ditunggang oleh Suraqah tadi, sehingga kuda tadi tidak boleh bergerak. Jadi apabila perkara tadi telah berlaku, kan, maka Suraqah berkata, wahai Rasulullah, aku minta keamanan. Maksud aku dah tak mau lagi dah bergaduh dengan kamu. Sekiranya kamu tadi menyelamatkan aku daripada musibah yang menimpa aku sekarang ni, sesungguhnya aku tidak akan menolong kamu dan aku tidak akan memusuhi kamu. Kemudian Nabi berkata, wahai tanah, lepaskanlah dia dan lepaskanlah tunggangannya. Dalam setengah riwayat daripada buku-buku tafsir dinyatakan bahawa Suraqah tadi tu, dia berjanji untuk tidak melawan baginda. Kemudian apabila Nabi dah lepaskan, dia datang lagi nak menangkap baginda. Kemudian berlaku lagi perkara yang sama, maksud tenggelam bagi ke dalam tanah. Dan perkara tadi berjanji, kemudian dia tadi tarik balik. Berjanji, tarik balik. Itu setengah riwayat mengatakan berlaku perkara tersebut sebanyak 7 kali. Maka setiap kali dia tadi mungkir janji ni, maka dia akan tenggelam kuda dia ke dalam tanah. Akhir sekali barulah dia tadi betul-betul, pada kali ke-7 kan, barulah dia tadi betul-betul bertaubat dengan taubat yang benar. Kemudian Imam Barzanji berkata, wasa'alahul amanah. Maka Suraqah tadi meminta daripada Nabi Muhammad SAW al-amanah, janji keamanan. Kerana Suraqah tadi apabila dah berlaku kepadanya perkara tadi, maka dia kata, aku amat yakin bahawa sesungguhnya agama Nabi Muhammad yang akan tersebar, akan menakluki dunia. Maka dia minta surat agar dia tadi diamankan daripada dibunuh. Famanahahu iyyahu, maka Nabi Muhammad SAW memberikan surat tersebut kepada Suraqah. Kemudian Imam Barzanji berkata, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyin min salatin wa taslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa marra, kemudian Nabi SAW berjalan ataupun melintas bi Qudaydin. Ada satu kawasan yang bernama Qudayd. Qudayd ni jaraknya lebih kurang 150 km daripada Mekah. Jadi semasa Nabi sampai di Qudayd tadi, Nabi melintas ala Ummi Ma'bad, kepada rumah yang didiami oleh salah seorang perempuan yang bernama Ummi Ma'bad. Nama ni ialah Atikah bintu Khalid Al-Khuza'iyah, daripada kabilah Khuza'ah. Maka Nabi SAW ingin jadi Imam Barzanji berkata, wa arada, maka Nabi ingin ibtiya'a, membeli labanin susu atau lahmin ataupun daging minha, daripadanya Ummi Ma'bad. Falam yakun, maka tiada khiba'uha, kemah ataupun rumah Ummi Ma'bad tadi, li syai'in min zalika, bagi sesuatu apa pun daripada apa yang Nabi cari, tidak daging ataupun susu, hawahu, mengandunginya. Maksud dalam rumah dia tadi tak ada apa-apa makanan. Maka Imam Barzanji berkata, fanazara, maka Nabi memandang ila syatin, kepada seekor kambing, fil bait, di dalam rumah tersebut, qad khallafahal jahad, telah al-jahad maknanya kepenatan, ataupun kurus, maksudnya tak ada tenaga. Khallafaha, telah menyebabkan dia tadi tertinggal di rumah. Maksudnya binatang-binatang lain keluar mencari makanan, tapi sebab binatang dia dah amat lemah, maka dia duduk saja di rumah. Anir ra'iyati, daripada mencari makanan. Fasta'zanaha, maka Nabi meminta izin daripada Ummi Ma'bad fi halbiha, untuk memerah susunya. Fa'azinat, maka dia pun izinkan. Wa qalat, dan dia berkata, law kana biha halab, sekiranya ada susu pada kambing tersebut, la asabnahu, nescaya kami akan dapat minum terlebih dahulu. Famasaha, maka menyapu Nabi Muhammad SAW dara'aha, lambung susu kambing tersebut. Wada'allah, dan Nabi berdoa memohon daripada Allah, maulahu wa waliyahu, dan tuannya dan penolongnya. Fadarrat, maka banyak susu. Wa halaba, maka Nabi SAW memerah susu tersebut. Wa saqa, dan Nabi memberi kullan, setiap seorang, minal qaum, daripada kaum tersebut. Wa arwa, dan Nabi memberi mereka minum sehingga mereka tadi hilang dahaga. Maksud perkara tadi berlaku 2 kali. Maksud Nabi perah, Nabi bagi mereka minum, dan kemudian kali kedua Nabi perah lagi, kan, Nabi berikan kepada mereka minum, dan akhir sekali baru Nabi SAW, baru Nabi minum untuk dirinya sendiri. Summa halaba thalithan, Imam Barzanji berkata, summa halaba, kemudian Nabi memerah kali ketiga. Wa mala'al ina'a, dan Nabi penuhkan dalam satu bekas. Wa ghadarahu, dan Nabi pun tinggalkan air tersebut. Ladaiha, di sisi Ummi Ma'bad, ayatan, sebagai tanda jaliyah yang amat jelas, maksud sebagai salah satu bukti perkara yang luar biasa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian suaminya balik. Waja'a Abu Ma'bad, suaminya, wara'a, dan dia melihat susu tadi. Fadhahaba bihi, maka Imam Barzanji berkata, fadhahaba bihil ajab. Maka keajaib, rasa amat hairan. Zahaba bihi, telah pergi, membawa Abu Ma'bad tadi ila aqsahu, kepada kemuncak rasa hairan dan ta'ajub. Wa qala, dan berkatalah suami tadi, Abu Ma'bad tadi, dia kata, anna laki haza, daripada mana kamu dapat susu ni? Wala haluba, padahal tak ada binatang yang mempunyai susu fil bait, dalam rumah kita ni. Tabiddu, yang mengalir daripadanya, biqatratin, satu titik, labaniyatin, titik susu pun. Faqala, maka isteri berkata, marra bina rajulun, melintas di sisi kami tadi, rajulun mubarakun, seorang lelaki yang amat diberkati. Kaza wa kaza jusmanuhu, begini-begini dia punya badannya, wa ma'nahu, dan sifatnya. Faqala laha, maka suami dia berkata kepada isterinya, hadza sahibu Quraisy, inilah orang daripada Quraisy. Wa aqsama bi kulli ilahiyah, maka dia bersumpah dengan semua nama Tuhan-Tuhannya, bi annahu, bahawa sesungguhnya dia, law ra'ahu, sekiranya dia berjumpa dengan orang tersebut, la amana bihi, akan beriman dengannya, wa taba'ahu, dan akan mengikutnya, wa adnahu, dan akan mendekatkan diri kepadanya. Jadi dalam satu riwayat berkatakan dia tadi keluar, maksudnya suami dia, Abu Ma'bad, keluar mengejar Nabi Muhammad, dan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad di satu kawasan bernama Batni Rim, maksudnya daripada jarak 60 km berdekatan dengan Madinah, dan dia berbaiat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi dah perjalanan tadi dah habis. Jadi perjalanan Nabi Muhammad berhijrah ni, sekiranya dibuat kajian pada hari ini, mereka berkata dia jaraknya lebih kurang 380 km, dan Nabi mengambil masa sebanyak 8 hari untuk sampai ke Madinah. Dan apabila sampai Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Imam Barzanji berkata, wa qadima, dan datang ataupun sampai sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ke Madinah, yaumal itsnain, pada hari Isnin, Thaniya Ashara, hari ke-12 Rabi'ul Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Wa ashraqat, maka bersinarlah, bihi, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arja'uha, seluruh pelosok Madinah. Maksudnya dimaksudkan seluruh pelosok tadi, maksudnya semua Madinah tu bercahaya. Az-Zakiyah, Madinah yang amat suci. Wa talaqaha, dan menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam, al-Ansaru, oleh golongan al-Ansar. Kan maksudnya diriwayatkan bahawa sesungguhnya Ansar, apabila mereka sampai kepada mereka berita yang Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah, maka mereka keluar setiap hari daripada bandar Madinah tadi, keluar berjalan sejauh lebih kurang 9 km, sehingga mereka tidak sampai kepada Harrah Syuran. Harrah itu maksudnya kawasan yang punya batu hitam yang bernama Syuran. Jadi mereka sampai situ, tunggu daripada pagi, akan sampai sehingga matahari terik, maka mereka patah balik semula ke bandar Madinah. Sehingga pada hari yang Nabi SAW tadi sampai, kan, maka ada salah seorang daripada Yahudi, dia melihat, maka setelah Ansar tadi balik, kan, maka sebahagian daripada Yahudi tadi, ada seorang, dia melihat ada bayang daripada jauh, maka dia tadi menjerit, dia berkata, wahai ahli Madinah, sesungguhnya orang yang kamu tunggu tadi telah pun sampai. Maka mereka semua keluar menyambut Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa nazalah bi Quba. Kemudian setelah Nabi tadi disambut oleh sahabat-sahabat, maka Nabi tadi menetap di Quba. Maksud jarak Quba tadi dengan Wadi Harrah Syuran tadi lebih kurang 5 km. Wa assasa, dan Nabi mengasaskan masjidaha, masjid ala taqwahu, masjid di Quba tadi, ala taqwahu, atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Barzanji berkata, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin shadhiyin min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Imam Barzanji menceritakan tentang, maksud setelah sampai kepada penghijrahan baginda ke Madinah, maka Imam Barzanji terus berpindah kepada menceritakan tentang sifat zahir dan batin Nabi Muhammad SAW. Maksud cerita tentang daripada kelahiran Nabi tadi berhenti sampailah kepada Nabi sampai kepada Madinah. Kemudian Imam Barzanji menceritakan tentang sifat zahir baginda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas, manusia yang paling sempurna khalqan, bentuknya, wa khuluqan, dan akhlaknya, zatin, yang mempunyai jasad, wasifatin, dan sifat saniyatin, yang amat bercahaya, marbu'al qamah, maksud sederhana ketinggian baginda, tapi jasad baginda itu kalau kita nampak sederhana, tapi dia sederhana tinggi, abyadul laun, putih,
kulit baginda musyraban bercampur bihumratin dengan warna merah. Maksudnya diriwayatkan bahawa sesungguhnya warna yang paling cantik di dunia ialah putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Adapun di akhirat maka warna ahli syurga ialah putih yang bercampur dengan warna kuning. Wasi'al ainaini, luas kedua-dua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhalahuma, maksudnya bercelak. Maksudnya Imam Razanji kata akhalahuma ni maksud bercelak kedua mata baginda. Dan dinyatakan dalam syarah bercelak tadi ialah sememangnya warna hitam pada mata tadi ialah semula jadi, bukan diletakkan dengan celak tadi. Ahdaba maksudnya panjang bulu mata tadi. Al-ashfari yang berada di atas tepi mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bulu mata baginda tadi panjang. Waqad muniha, dan sesungguhnya telah muniha dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW az-zajaj hajibahu. Hajibah maksudnya dua bulu kening ni. Dua bulu kening baginda tadi telah dikurniakan dengan az-zajaj. Jadi zajaj ni maksudnya bulu kening tadi dia melengkung. Melengkung ke bawah, panjang dan bulu kening tadi halus. Mufallajal asnani, maksud gigi baginda yang depan, yang di bahagian depan tadi dia ada jarak di antara gigi tadi. Bukan semua gigi tadi di bahagian depan sahaja. Dali al-fam, maksud bibir, maksudnya mulut baginda lebar. Hasanahu, amat cantik. Wasi'al jabin, luas dahi baginda. Za jabhatin hilaliyah, Nabi mempunyai dahi hilaliyah yang seperti bulan. Maksudnya dahi baginda tadi luas dan bercahaya. Sahlal khaddaini, maksudnya tidak melengkung. Sahal maksudnya dia lurus. Lurus pipi baginda SAW. Maksudnya dinyatakan dalam syarah, maksudnya dia punya tulang di sini ni tidak membonjol keluar. Yura, dilihat fi anfihi, pada hidung baginda sallallahu alaihi wasallam, ba'duh didabin, sedikit ketinggian. Maksudnya dia merujuk kepada bahagian atas ni. Bahagian atas hidung baginda ni dia tinggi. Maksudnya bukan tenggelam ke dalam. Hasanal irnaini, maksudnya di bahagian atas ni, walaupun dia tadi naik tinggi, hidung baginda SAW, tapi dia bukan naik dalam keadaan yang tidak cantik. Bahkan Imam Razanji berkata, dia meninggi tetapi dalam keadaan yang amat cantik. Aqnahu, dan aqna ni dia merujuk kepada di tengah-tengah. Di tengah-tengah hidung baginda ni ada naik tinggi sedikit. Ba'ida ma bainal mankibaini, luas di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah tanda kepada kecerdikan. Sabtal katifaini, sabta ni maknanya lurus. Al-katifaini, tulang belikat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita pandang badan Nabi tu daripada tepi, bahagian sini sampai kepada pinggang tadi dia lurus. Maksudnya tulang belikat tadi dia tidak membonjol ke belakang sebagaimana yang ada yang berlaku pada setengah manusia. Maksudnya dia, tulang belikatnya membonjol tadi, yang membentuk tiga segi di belakang tadi, dia satu keadaan yang tidak elok. Dakhmal karadis, maksudnya besar. Al-karadis, sendi-sendi baginda, maksudnya bahagian sini, bahagian sini baginda tadi besar. Qalilal lahmil aqib, sedikit daging pada tumit baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan juga dalam syarah bahawa sesungguhnya maksudnya bahagian tumit tadi bukan besar, bahkan dia kecil, dia tirus, depan tadi baru dia besar. Dan dinyatakan bahawa daripada jari baginda sallallahu, jari kaki tadi, jari yang paling panjang ialah jari yang dipanggil sebagai as-sababah tadi, maksudnya jari telunjuk tadi. Ialah paling panjang daripada semua jari-jari kaki baginda sallallahu. Kasa, tebal, al-lihyati, maksudnya janggut baginda. Azim ar-ra's, maksud kepala baginda tadi dia lebih besar sedikit daripada manusia biasa. Dia menunjukkan kepada kesempurnaan otak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sya'ruhu, dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, ila syahmatil udhunaihi, kepada cuping telinganya. Maksudnya rambut baginda panjang sampai kepada sini. Dan Nabi tidak mencukur melainkan ketika menunaikan haji sahaja. Wa baina katifaihi, dan di antara dua tulang belikat baginda sallallahu alaihi wasallam, khatam, maksudnya cap an-nubuwati, kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Qad ammahun nur, telah meliputi tanda cap mohon kenabian tadi, an-nur, cahaya. Wa alahu, dan menyeluruhinya. Wa araquhu, dan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam kal-lu'lu', seperti mutiara. Wa arfu, dan baunya atyabu, lebih sedap, lebih wangi, minan nafahat, daripada segala bau-bauan, al-miskiyah, kasturi. Wa yatakaffa'u, artinya cara Nabi berjalan. Maksud Nabi apabila berjalan, badannya akan cenderung ke hadapan sedikit. Itu dipanggil yatakaffa'u fi misyatihi, pada perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama, seolah-olah yang hatu, Nabi tadi sedang turun
min sababin, daripada kawasan tinggi, irtaqahu, yang telah dia naiki. Maksudnya kalau kita naik ke kawasan tinggi, apabila kita nak turun dari itu, macam itulah bentuk badan perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masa setengah riwayat mengatakan sebenarnya Nabi berjalan amat laju, kan sahabat-sahabat terpaksa berlari anak untuk mengejar baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah Nabi Muhammad yusafihu, al-musafihu biyadihi. Maksudnya orang bersalaman. Yusafih bersalaman. Al-musafih orang yang bersalaman biyadihi dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Fayajidu, maka orang tidak akan mendapati minha, daripada disebabkan oleh tangan Nabi tadi, sa'iral yaum, sepanjang harinya, raihatan, wangian, abhariyah, yang amat wangi seperti bunga yasmin. Wa yada'uha, dan Nabi meletakkan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam ala ra'sis sabi, atas kepala kanak-kanak. Fayu'rafu, maka akan diketahui massuhu, sentuhan baginda sallallahu alaihi wasallam pada kepala anak tersebut, min bainis sibah, daripada kalangan semua kanak-kanak yang lain, wa yudra, dan didapatinya. Maksud kita kata, oh ini dia ni amat wangi kerana dia tadi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tala'la'u, bersinar wajhu, wajah baginda asyarif yang amat mulia, tala'lu'a, sebagaimana bercahayanya al-qamari, bulan, fil lailatil badriyah, pada malam purnama. Yaqulu, berkata orang na'ituhu, orang yang menceritakan tentang sifat baginda ni, lam ara qablah, tidak pernah aku melihat sebelum baginda, wala ba'dahu, dan selepasnya, mithlahu, orang yang seumpamanya, wala basharun yarahu, dan tak ada juga mana-mana orang selain daripada orang yang memandang dari itu, yarahu, pernah melihat orang seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Barzanji berkata, Atirillahumma qabrahul karim di'arafin syadhiyin min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi dalam perenggan ini Imam Barzanji menceritakan tentang akhlak batin baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, bersangatan malu, wa tawaduk, dan tawaduk, merendah diri. Yakhsifu, menjahit na'lahu, kasutnya. Maksudnya kasut tadi dia dibentuk daripada kulit di sebelah atas dan kulit di sebelah bawah, maka Nabi menjahit keliling tadi. Maka jahitan keliling ni dipanggil yakhsif. Wa yarqa'u thawbahu, dan Nabi menampal baju-bajunya sekiranya ada koyak. Wa yahlibu syatahu, dan Nabi memerah kambing. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, dan Nabi bekerja pada pekerjaan-pekerjaan ahli keluarganya, bisiratin, dengan cara sariyatin, yang amat mulia. Wa yuhibbu, dan Nabi amat mencintai al-masakin, orang-orang fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan Nabi duduk bersama-sama mereka. Wa ya'udu mardahum, dan Nabi menziarahi orang sakit dari kalangan mereka. Wa yushayyi'u, dan Nabi tadi mengiringi janaizahum, jenazah mereka. Wa la yahqiru faqiran, Nabi tidak pernah menghina orang fakir. Ada qa'ahul faqru, yang telah direndahkan martabatnya oleh kefakiran tersebut. Wa ashbahu, dan menjadikan orang tadi hina di mata ahli dunia. Wa yaqbalu, dan Nabi menerima al-ma'zirata, sekiranya orang meminta maaf. Wala yuqabilu ahadan, dan Nabi tidak pernah membalas seseorang pun, bima yakrahu, dengan perkara yang orang tidak suka. Wa yamshi, dan Nabi tadi berjalan ma'al armalati, bersama-sama dengan orang armalah, maksudnya perempuan yang tiada suami, kan, untuk Nabi menolong apa-apa urusan yang mereka tadi perlu. Wa zawil ubudiyati, dan orang-orang yang mempunyai perhambaan, maksudnya dengan hamba abdi. Wala yahabul muluka, dan Nabi tidak takut kepada raja-raja. Wa yaghdab, dan Nabi tidak marah lillahi, kerana Allah. Wa yarda, dan Nabi tadi redha liridahu, dengan keredaan Allah subhanahu, kerana keredaan Allah. Wa yamshi, dan Nabi berjalan khalfa ashabihi, di belakang sahabat-sahabatnya. Masa sahabat-sahabat apabila berjalan dengan Nabi, sahabat tadi berjalan di depan dan Nabi berjalan di belakang sekali. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, khallu dhahri, biarkan dia bahagian belakangku, lil malaikati, bagi malaikat-malaikat ar-ruhaniyin, malaikat-malaikat yang dicipta daripada roh tadi. Maksud menunjukkan kepada Nabi apabila dia berjalan, maka Nabi akan diiringi oleh manusia dan malaikat. Jadi disebabkan sahabat-sahabat ataupun manusia, kan, mereka lebih mulia daripada malaikat, maka mereka berjalan di hadapan, dan Nabi kata biarlah malaikat tadi di belakangku, kerana sememangnya malaikat tadi dalam bilangan yang amat ramai. Wa yarkabu, dan Nabi tadi menunggang al-ba'ir, unta, wal farasa, dan kuda, wal baghlata, dan bagal, wal himar, dan keldai. Maksudnya bagal yang dinyatakan tadi dia ialah kacukan daripada keldai jantan beserta dengan kuda betina, maka lahirlah satu yang dipanggil sebagai al-baghlah. Himar yang allazi ba'dul muluki, yang setengah daripada raja-raja, ilahi, kepada Nabi Muhammad, ahdahu, menghadiahkan. Jadi himar dimasukkan sini adalah dihadiahkan oleh Muqawqis, raja Mesir yang bernama Juraj ibn Matta.
Jadi dia menghadiahkan himar tersebut bersama-sama dengan seorang hamba perempuan bernama Maria. Jadi nak menceritakan bahawa Nabi tidak amat merendah diri. Walaupun dia boleh menunggang kuda yang amat mahal, tapi dia tetap menunggang keledai, dan kadang-kadang Nabi SAW berjalan kaki tanpa memakai kasut. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa ya'sibu ala batnihi, dan Nabi mengikat atas perutnya al-hajara, batu, min al-ju'i, kerana kelaparan. Jadi nanti dalam syarah bukan menunjukkan Nabi tadi tidak mempunyai kemampuan, tetapi menunjukkan kepada Nabi tadi tidak mencintai dunia. Waqad utiya, padahal Nabi tadi telah diberikan mafatihal khazain, kunci-kunci perbendaraan-perbendaraan al-ardiyah di muka bumi. Maksudnya apa saja yang Nabi inginkan di dunia ni Allah Ta'ala akan bagi. Tapi Nabi tetap zuhud. Wa rawadathu, dan menggoda baginda sallallahu alaihi wasallam al-jibal, bukit bukau, bi an takuna, agar menjadi lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahaban, emas. Fa'abahu, maka Nabi enggan. Maka Nabi kata, biarlah aku jadi manusia yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang miskin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillu, tidak memperbanyakkan al-laghwa, percakapan yang berkaitan dengan dunia. Wa yabda'u, dan Nabi memulakan man laqiyahu, sesiapa saja Nabi bertemu, bis salam, dengan ucapan assalamualaikum. Wa yutilu, Nabi memanjangkan semayang. Wa yuqassirul khutabal jum'iyah, dan Nabi memendekkan khutbah-khutbah Jumaat. Wa ta'allafu ahla syarafi, dan Nabi tadi berlemah lembut kepada orang-orang bangsawan mulia untuk menarik mereka memeluk kepada agama Islam. Wa yukrimu, dan Nabi tadi memuliakan ahlal fadl, orang-orang yang mempunyai kelebihan. Wa yamzahu, dan Nabi bergurau senda. Wa la yaqulu illa haqqan, tetapi Nabi tidak berkata melainkan perkara yang benar. Yuhibbuhullah, Allah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yardahu, dan Allah meridai baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahahuna, dan di sini waqafa, berhentilah, bina, bersama-sama kita, jawadu kuda al-maqal, perkataanku. Maksud penulis sekarang ni Imam Barzanji berkata sampai di sini, maka dia kata kuda percakapan yang bekerja menulis, dia kata pun berhenti. Anil tirat, daripada berlumba-lumba. Fil halbati, dari kalangan semua kuda-kuda yang datang dari tempat-tempat lain, al-bayaniyah, dengan perkataan yang amat jelas. Maksudnya dia kata semua ulama dan semua kekasih Allah berlumba-lumba untuk menulis pujian kepada Nabi Muhammad, menceritakan tentang sejarah. Cuma dia kata, aku dah berlumba dan sekarang aku dah berhenti dah. Maksud kata sampai sini cukup dah apa yang aku nak tulis untuk menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha, dan sampailah dha'in, orang yang musafir. Dha'in al-imla, maksudnya penulisan daku tadi. Fi fadaidi, pada tanah lapang yang luas. Al-idahi, dalam menyatakan perkara tersebut. Muntahahu, penghujungnya. Maksudnya dia kata tadi, penulis yang aku buat ni, yang penulisanku yang melalui tanah lapang yang amat luas, dah sampai dah kepada penghujungnya. Maksudnya dia kata seolah-olah mengisyaratkan kepada kita untuk menulis sesuatu ilmu, kan memerlukan kepada seorang tadi musafir ke tempat yang jauh mempelajari ilmu tersebut. Maka dia kata aku dah habis dah. Aku dah habis musafir, kan maksudnya apa dia, penceritaanku ni dah sampai kepada penghujungnya. Kemudian Imam Barzanji berkata, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin jazim min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan akhir sekali Imam Barzanji menutup kitabnya dengan bacaan doa. Jadi kita bacalah doa tersebut dan kita terjemahkan insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, wahai Allah, ya basital yadaihi, wahai Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan kurniaannya, dua tangannya, bil atiyati, dengan segala pemberian. Ya man, wahai Allah Subhanahu wa taala, iza rufi'at, yang sekiranya diangkat ilahi kepadanya, akuful abdi, tapak tangan hamba, kafahu, Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluan hambanya. Ya man, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzaha, yang maha suci, fi zatihi, pada zatnya, wa sifatihi, dan pada sifat-sifatnya, al-hadiyah, yang esa, an, daripada ayakuna, ada, lahu, baginya, fiha, pada perkara tersebut, zat dan sifat tadi, nadhair, maksud sesuatu yang menyerupai, wa ashbah, dan sesuatu yang menyamai. Ya man tafarrada, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersendirian, bil baqa, kekal, wal qidami, dan tiada awal, wal azaliyati, yang azali. Ya man la yurja ghairuhu, wahai Allah Ta'ala yang tidak dimohon melainkannya, wala yu'awwalu, dan tidak dibergantung, ala siwahum, atas selain daripada Allah. Ya man istanada, wahai Allah yang istanad, bergantung, al-anamu, semua manusia, ila qudratihi, kepada kudratnya,
al-qayyumiyyati yang menzahirkan alam semesta. Wa arsyada Allah Ta'ala yang memberi petunjuk bifadli dengan limpah kurnia man istarsyadahu kepada orang yang minta petunjuk wastahdahu dan meminta hidayat daripada Allah. Nas'aluka kami memohon daripada wahai Allah bi anwarikal qudusiyah dengan nur kamu yang maha suci allati azahat yang menghilangkan min zulumatis syakki dujah menghilangkan daripada kegelapan syak wa sangka dujahu kegelapannya wa natawassul dan kami bertawassul ilaika kepada kamu bi syarafi dzati dengan kemuliaan zat al-Muhammadiyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man huwa akhirul anbiya dialah orang yang paling akhir dari kalangan Nabi bi surati dengan jasadnya wa awwaluhum dan paling awal di maknahu dengan kerohaniannya. Kami mohon juga wa bi alihi dan ahli keluarga baginda kawakibi bintang-bintang amnil bariyati keamanan manusia wa safinati dan kapal as-salamati keselamatan wan najati dan keselamatan wa bi ashabihi dan dengan sahabat-sahabat baginda uli yang mempunyai hidayati wal afdaliyah kelebihan allazina bazalu mereka yang memberikan nufusahum jiwa-jiwa mereka lillah kepada Allah yabtaguna memohon fadlan limpah kurnia daripada Allah. Dan aku memohon juga bihamalati dengan orang-orang yang membawa syariat Nabi Muhammad ulil manaqib orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan sifat-sifat yang mulia wal khususiyah dan kurniaan khusus allazina mereka yang istabsyaru gembira bi ni'matin dengan nikmat wa fadlin min Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya imam berjanji bertawasul dengan zat Nabi Muhammad dengan ahli dan bertawasul dengan ulama-ulama yang membawa ilmu syariat. Apakah yang dimohon tadi? An tuwaffiqana agar kau memberi taufik kepada kami fil aqwal pada segala perkataan wal a'mal dan segala amalan li ikhlasin niyati untuk mengikhlaskan niat wa tunjiha dan kau memberi kejayaan li kulli minal hadirin kepada setiap daripada kalangan orang yang hadir matlabahu segala tuntutannya wa munahu dan apa yang diinginkan wa tukhallisana dan kau selamatkan kami min asri syahwat daripada tawanan syahwat wal adwa'il qalbiyati dan segala penyakit hati wa tuhaqqiqa dan kau kurniakan kepada kami minal amal daripada segala yang kami mohon ma bika perkara yang dengan kamu dhanannahu yang kami mohon daripada yang kami sangka kamu akan memberikannya wa takfina dan kamu selamatkanlah kami kullu mutlahimah daripada segala bala bencana wa baliyatin dan bala wala taj'alna dan kamu jangan jadikan kami mimman ahwahu hawa dari kalangan orang yang hawa nafsunya mencampakkannya daripada tempat yang tinggi wa tastura dan engkau tadi menutuplah li kulli minna bagi setiap daripada kami aibahu segala aib dirinya wa ajzahu dan segala kelemahan dirinya wa hasrahu dan segala sekatan daripada berjalan kepadamu wa'iyahu dan segala tiada petunjuk tadi wa tusahhil dan kau mudahkanlah lana kepada kami min salihil a'mal daripada segala amalan-amalan salih ma'azzazurahum amalan yang amat susah kemuncaknya wa tudni dan kau dekatkanlah kepada kami min husnil yaqin daripada keyakinan yang amat baik qutufan buah-buahan daniyatan yang dekat janiyah telah dipetik wa tamhu dan kau hapuskanlah anna daripada kami kulla dhammin setiap dosa-dosa janainahu yang telah kami lakukannya wa ta'umma dan kau umumkanlah kau kurniakanlah jama'ana kepada himpunan kami ini min khazaini daripada perbendaraan minahika kurniaan kamu as-saniyah yang amat bercahaya birahmatin dengan kerahmatan wa maghfiratin dan pengampunan wa tudima dan kau kekalkanlah amman siwaka ghinahu kekayaan kepada kami daripada segala selain daripada-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wahai Allah innaka sesungguhnya kamu ja'alta menjadikan li kulli sa'ilin bagi setiap orang yang memohon maqaman kedudukan umaziyah dan kelebihan wa li kulli rajin dan bagi setiap orang yang mengharap ma ammalahu apa yang dia inginkan wa rajahu apa yang dia harapkan wa qad sa'alnaka sesungguhnya kami telah memohon daripada kamu rajina mengharap mawahibakal ladunniyah segala kurniaan kamu yang berbentuk laduni maksud kurniaan terus daripada Allah Subhanahu wa taala fahaqqiq lana maka kau kurniakanlah kepada kami ma minka rajauna perkara daripada kamu yang kami harapkan Allahumma wahai Allah amin amankanlah ar-rawat segala ketakutan wa aslih dan baikilah ar-rawat segala pemimpin wa ra'iyah dan rakyat wa a'zim dan kamu besarkanlah al-ajra segala pahala liman bagi orang ja'ala menjadikan hadzal khaira perkara yang baik ini maksudnya walimah maulid Nabi ini fi hadzal jam pada hari ini wa ajrahu dan melakukannya Allahumma ja'al hazihil baldata wahai jadikanlah negara ini wasair biladil muslimin segala negara-negara umat Islam aminatan aman rakhiyatan
dimurahkan rezeki, waskina dan siramlah kepada kami ghaithan hujan, ya'ummu yang meliputi, insiyabu aliran, saibihi air hujan tersebut, as-sabsabah tempat yang tinggi, as-sabsabah tempat yang rata, warubahu dan tempat yang tinggi, waghfir dan kau ampunkanlah linasiji bagi orang yang menenun, hazihil burud pakaian ini, pakaian yang amat cantik ini, al-muhabbarah yang amat dihiasi, al-maulidiyah. Maksudnya dia andaikan kitab ni tadi sebagai satu pakaian yang dia sendiri menenun, maka dia mohon daripada Allah agar mengampunkan dosanya. Siapakah namanya? Ja'farin, iaitu Said Ja'far. Man ila Barzanji nisbatahu, orang yang disandarkan kepada Barzanji. Wa muntamahu, dan dinisbahkan kepada Barzanji tersebut. Salah satu kawasan yang kita dah bincang di Iraq. Wahaqqiq, dan kau kurniakanlah lahu kepada orang tersebut, maksudnya kepada dirinya, al-fawza kejayaan, biqurbika dengan dekat kepadamu, warraja dan pengharapan, wal umniyah dan segala cita-cita, waja'al dan jadikanlah ma'al muqarrabin bersama-sama orang yang didekatkan, maqilahu tempat rehatnya, wasukunahu dan tempat tetapnya, wastur dan tutuplah lahu bagi orang tersebut, maksudnya bagi penulis tadi, aibahu segala aibnya, wa'adzahu dan segala kelemahannya, wahasrahu dan segala ikatan syahwat, wa'iyahu dan segala kejahilan tiada petunjuk tadi. Walikatibiha, dan kau kurniakan juga semua tersebut pada orang yang menulis. Maksudnya dia tadi mengarang, siapa saja yang menyalin. Wa qari'ih, dan siapa saja yang membacanya. Wa man asakha, dan siapa yang memfokuskan sam'ahu ilahi pendengaran kepada kitab tersebut. Wa rasahu, dan mendengarnya bersungguh-sungguh. Wa sallillahumma wa sallim, dan kerahmatan daripadamu wahai Allah Subhanahu wa taala berserta pengagungan, wa sallim dan kesejahteraan ala awwali qabilin kepada yang pertama sekali menerima tajalli penzahiran minal haqiqatil kulliyati, daripada hakikatnya menyeluruh, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan kepada ahli keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabat baginda, wa man nasarahu siapa yang menolong baginda, wa walahu dan menjadikannya sebagai ketua. Ma syunnifat selama mana syunnifat dihiasi al-adhanu telinga-telinga min wasfihi daripada sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, ad-durri yang bercahaya-cahaya, bi aqrab dengan anting-anting, jauhariyah yang mutiara permata, wa tahallat dan selama mana terhias, sudurul mahafili majlis-majlis, tengah-tengah majlis, al-munifati yang amat mulia, bi'uqudi dengan rantai leher, hulahu sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian penulis berkata, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna minkum. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita dah sama-sama dapat menyempurnakan pembincangan, kan bersama-sama kita memahami kitab yang diberi nama Iqdul Jauhar fi Maulid Nabi Al-Azhar, yang terkenal dengan nama Maulid Imam Barzanji radhiyallahu anhu. Jadi kita dari syarahan yang kita dah buat ni merujuk kepada beberapa kitab, antaranya kitab Madarij Sa'ud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi, dan antara ialah Qaul Al-Munji iaitu Syekh Muhammad Ulaish Al-Maliki, dan antaranya ialah matan yang ditahqiqkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Madani. Jadi sebagai penutupnya kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati penulis kitab dan semua yang mensyarahkannya, dan semua yang menerangkan, dan semua yang mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, dan moga-moga kisah kelahiran Nabi tidak dapat memberi pengajaran dan dapat menimbulkan keagungan Nabi Muhammad SAW ke dalam diri kita, agar kita tadi lebih mencintai dan mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi